Baik, saudara, berita wilayah diteruskan ke Bumi Kenyalang. Penyiapan jambatan konkrit Tondong Sebuku bukan sahaja memudahkan perjalanan penduduk sekitar, malah keselesaan juga kepada pengguna jalan raya dari Kuching ke Bau. Langsung bersama rakan penyampai Buma Win di Kuching. Silakan, Buma. Baik, Dia. Terima kasih. Saudara, sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Jambatan konkrit Tondong Sebuku yang dibuka kepada pengguna bermula semalam memudahkan perjalanan orang ramai terutama menjelang sambutan Tahun Baharu Cina bulan depan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Jinab semasa berucap pada pelancaran jambatan tersebut berkata ia bukan sahaja memudahkan perjalanan penduduk di Tondong, Sebuku dan Singai, sebaliknya memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya dari Kuching ke Bau. Katanya dengan pembukaan jambatan itu, perjalanan dari Tondong ke Balai Polis Bau melalui kawasan pasar hanya mengambil masa 5 minit sahaja berbanding 15 ke 20 minit menggunakan jalan Pan Borneo melalui Kampung Grogo dan Kampung Sibuloh. Beliau yang juga adun tasik biru berkata pelaksanaan projek itu bermula pada 2019 dan sepatutnya siap tahun 2021. Walau bagaimanapun pelaksanaannya terjejas akibat penularan COVID-19 dan isu geologi. Oleh itu, projek berkenaan terpaksa mengambil masa 4 tahun untuk disiapkan. Jambatan sepanjang 120 meter itu dibina dengan kos RM10.59 juta. Selagi ada kudrat, beliau akan terus melakukannya. Itu harapan Muhammad Syafiq Muhammad Ali Hanifiah, seorang sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam yang ingin berbakti semula dalam kerjaya menyelamat nyawa itu. Jelasnya sungguh pun insiden kebakaran Ogos tahun lepas yang membakar lebih 70% tubuhnya namun hero berusia 34 tahun itu lebih hiba akan kematian mangsa yang cuba diselamatkannya Zayan Nazim Zainal Abidin 6 tahun. Masuk dalam api, kami cari biar keset dah kami cari panas silap badan kami. Turun balik kami. Bagi Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman, pengorbanan Syafiq tidak dipandang sebelah mata oleh Kerajaan Sarawak. Hormat Premier telah memanggil saya 2 hari yang lepas, sehari selepas kejadian, dan beliau telah mengarahkan saya untuk memberi sumbangan pribadi beliau kepada saudara Syafiq di atas sikap keberanian beliau yang tidak mementingkan diri, dan Premier amat prihatin dan amat bingung kata orang dengan keadaan yang telah menimpa keluarga ini. Melihat kepayahan dihadapi Syafiq dan keluarganya, kerajaan negeri telah menyumbang untuk sokongan dan perubatan sekitar RM50,000. Kerajaan negeri katanya lagi akan terus menjaga kemaslahatan rakyatnya yang ditimpa tragedi seperti itu. Bantuan disampaikan kepada Ibu Mangsa Julia Jemat di kediamannya dekat Stutong Baru. Dalam insiden pada 28 Ogos tahun lepas di Batu Kawah, Syafiq mengalami kelecuran tahap 3 akibat direnyat elektrik dan terbakar dalam usahanya menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap dalam kebakaran. Projek bagi menyiapkan baki pembinaan Masjid Bahagian Serian kini mencapai 30% siap pelaksanaannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semujak, John Ilus berkata, pembinaan masjid bernilai RM7.9 juta itu gagal disiapkan oleh kontraktor sebelum ini susulan pandemik COVID-19. Menurut beliau, kerja menyiapkan masjid baharu tersebut kini dipertanggungjawabkan kepada kontraktor baharu di mana tempoh ditetapkan adalah 12 bulan bermula 14 Ogos 2023 hingga 13 Ogos 2024. Projek menyiapkan baki kerja membina Masjid Bahagian Serian berjumlah RM7.9 juta itu kini telah mencapai 30%. Masjid ini boleh menampung 1,700 jemaah pada satu-satu masa dan akan dilengkapi dengan bilik seminar, dewan serbaguna, taska, ruang pengurusan jenazah dan fasiliti lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa melakukan tinjauan projek berkenaan serta merakamkan tahniah atas prestasi yang memuaskan. Justru beliau berharap agar Masjid Bahagian Serian tersebut dapat disiapkan pada tempoh yang ditetapkan dan beliau yakin masjid itu nanti akan menjadi mercu tanda baru di Bandar Serian sekaligus menjadi tarikan pengunjung tempatan dan luar kawasan Serian. Program kesedaran kebersihan bersama komuniti anjuran Majlis Daerah Seri Aman pada semalam bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai jenayah cyber.
Ceramah mengenai jenayah cyber dan penipuan dalam talian yang semakin berleluasa telah disampaikan oleh Inspektur Muhammad Amirul Suhaimi. Dengan adanya ceramah sedemikian, ianya dapat meningkatkan kesedaran dan mendidik komuniti tentang trend terkini jenayah komersial dan juga sebagai tanggungjawab bersama dalam mencegah menjadi mangsa penipuan dalam talian. Inspektur Muhammad Amirul memberi penerangan berkaitan fungsi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC talian 997, aplikasi Who's Call serta e-book jenayah komersial. Bagi memupuk kepercayaan terhadap Polis Diraja Malaysia PDRM, beliau turut menjelaskan perkhidmatan disediakan PDRM mengenai jenayah cyber seperti Pusat Respons Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, CCID Infoline, Portal Semak Mula, CCID Check, Scammers dan profil Facebook Cyber Alert RMP serta JSJK PDRM. Hadir merasmikan program tersebut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Semanggang Dato' Francis Harden Hollis. Bandar Sibu telah bersedia sebagai tuan rumah Tamasya Sukan Sarawak atau Suksar edisi ketiga yang bakal berlangsung dari 15 hingga 18 Januari ini. Menurut Residen Bahagian Sibu, Dato' Wong Hee Sieng, segala persiapan dari segi fasiliti dan kemudahan sukan telah lengkap sepenuhnya. Tamasya kali ini akan disertai lebih 1,300 orang atlet mewakili 4 zon bersaing dalam 13 acara sukan bagi merebut 635 pingat yang ditawarkan. Jelasnya 13 acara sukan tersebut adalah angkat berat, berbasikal, futsal, bola tampar, hoki, bola keranjang, judo, karate, pencak silat, taekwondo, wushu, tinju dan sepak takraw. Kesemua acara ini akan diadakan di 12 lokasi di seluruh Sibu, antaranya Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim Sibu Jaya, Stadium Tertutup Bukit Lima Sibu dan pelbagai gelanggang dan dewan di Bandar Sibu ini. Pendedahan diri yang bagus untuk mereka yang tidak terlibat dalam progres pelapis kebangsaan ataupun negeri. Jadi atlet pelapis dapat dicari ataupun kita dapat menerokai melalui Sukan Sarawak ini. Beliau bercakap di sidang media di pejabatnya di Kompleks Islam Sibu semalam. Beliau juga berharap Suksar kali ini dapat melahirkan atlet yang berprestasi tinggi dan berupaya mewakili Sarawak di Sukma kelak. Perasmian Suksar akan disempurnakan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada 15 Januari di Stadium Tertutup Sibu. Manakala majlis penutupan pada 18 Januari akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tompeng. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma. Langsung dari